Farah. Tak apa, kita boleh, perempuan we can do it. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Farah mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tak apa. Walaupun perempuan baca doa, setiap orang tu memang Allah jadikan dah nama dia manusia kan. Kita ada kurang, kita ada lebih. So basically lebih lelaki kelas awak ni kat tempat lain kan. So tak apa, kita teruskan. Nah, saya nak buat pembetulan sikit tau. Saya dah Google. Saya ada bagi ajaran sesat dekat awak. Pasal enzim, kan saya kata enzim ada dua jenis kan. Enzim ni dihasilkan tapak sintesis protein. Enzim ni ada dua jenis. Satu adalah enzim intrasel, satu lagi adalah ekstrasel. Saya dah baca dah ni. Now, enzim ekstrasel, ekstrasel tak ada masalah tau. Kebanyakan enzim senang kata. Nah, Zarfan. Soleha Zarfan masuk kelas UM pun ni Zarfan. Ya Allah, okay, now. Right, okay, so saya ulang lagi sekali. Saya nak cerita pasal enzim. So sebelum tu saya ulang lagi sekali. So tajuk enzim ni dia ada dua jenis. Enzim ni dihasilkan senang kata enzim ada dua jenis. Satu adalah enzim intrasel, satu adalah ekstrasel. Kebanyakan enzim yang kita belajar sebenarnya semua enzim tu adalah enzim ekstrasel. Okay. Apakah yang dimaksud sebagai enzim intrasel? Intra tu sebenarnya digunakan dalam sel tu. So, enzim intrasel dia terdapat dekat sitoplasma, mitokondria dan juga kloroplas. So, contoh-contoh enzim intrasel adalah oxireductase, ATP synthesis, DNA polymerase. So, selain daripada tu, saya cakap pepsin tu kan. Pepsin and renin itu sebenarnya pun sama ada enzim intrasel. Sebab dia kata alasannya enzim intrasel tu sebenarnya dia daripada sel yang berbeza. Dia bukannya dalam organ yang sama. Saya dah tersalah faham. Hari tu sebagai ajaran dekat awak saya kata enzim pepsin dan renin adalah enzim intrasel sebab dibuat dalam perut. Lepas tu digunakan di perut. Tapi tetap konsep tak betul sebab enzim intrasel sebab kita cerita pasal sel. Bila kita cerita dalam sel, pasal sel, sebenarnya enzim tu dihasilkan oleh ada satu, saya tak ingat apa nama sel, lepas tu dia akan dirembeskan kegunaannya keluar daripada situ. So boleh faham tak? Saya cuba sampaikan ni yang saya kata kenapa enzim pepsin dengan renin ni kita tak masukkan intrasel. Kenapa enzim pepsin dan renin ni kita masukkan di ekstrasel. Korang boleh faham tak? Faham tak konsep tu? Dia memang dalam satu lokasi tapi di kampung yang berbeza. Macam katakanlah dalam satu lokasi tu saya nak bayangkan hijau. Dekat hijau ada Bukit Badung. Dekat hijau ada Batu Lapan, Batu Tujuh, Kampung Harmoni, whatsoever semua tu kan. Okay, so kalau kita nak katakan dia adalah enzim intrasel, enzim tu dibuat kat situ, digunakan dalam situ. Tapi sekarang enzim pepsin dan renin tu dia lokasinya macam dekat perut. Tetapi sebenarnya dia dirembeskan daripada sel lain ke tempat sel lain. Sebab tu kita tak boleh terima enzim pepsin dengan renin ni adalah sebagai enzim intrasel. So kita kenali sebagai ekstra. So kesimpulannya saya nak cerita senang je. Semua enzim yang ada kat dalam badan kita ni sebenarnya adalah ekstrasel kecuali enzim yang ini. Enzim yang ini ni awak tak belajar lagi. Dia ini digunakan dalam sel itu. Katakanlah kalau sel epitelium tu yang hasilkan, dalam sel epitelium tu yang guna.
Okay, so enzim ni adalah lebih spesifik dan korang tak belajar lagi. So kita ada 3 jenis. Oxidoreductase, ATP synthesis dan satu lagi adalah DNA polymerase. Tu je saya nak betulkan. Kemudian semalam, yang ni kita tak ada masalah. Kejap ya. Ni, nak pakai earphone tak? Slowkan sikit boleh? Alright, so basically kita nak cerita pasal ni. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. So faktor-faktor yang mempengaruhi enzim, okay, kita ada 4 jenis. Ada 4 faktor. Satu adalah suhu. Kedua adalah pH. Ketiga adalah kepekatan enzim. Keempat adalah kepekatan substrate. Okay, saya rasa kita sangkut kat sini semalam, hari tu. Now, kita nak cakap macam ni, saya ambil. Ini adalah kepentingan enzim. Kenapa enzim ni diperlukan dalam tindak balas. Nak kata tindak balas tu boleh berlaku tanpa enzim. Tetapi bila kita gunakan enzim tu boleh merendahkan tenaga pengaktifan. So tenaga pengaktifan ni adalah tajuk baru. Dan dia boleh keluar dalam kertas satu. Okay, ini macam kimia sikit. Korang pernah jumpa tak tenaga pengaktifan dekat kimia ni? You guys pernah jumpa tak ni? Pernah jumpa tak? Ada tak pernah jumpa perkataan tenaga pengaktifan dekat Cikgu Rizana ke Cikgu Jamilah, ada pernah cerita tak pasal tenaga pengaktifan? Tak pasti. Tak pasti, okey. Sebenarnya tajuk ni pun tajuk baru tau. Tenaga pengaktifan senang kata macam ni. Awak tengok dulu yang biru. Katakanlah kalaulah tanpa enzim tindak balas itu boleh berlaku. Tetapi tenaga pengaktifannya adalah tinggi. Kita nak aktifkan tindak balas tu tinggi. So dia perlukan lebih banyak orang kata tenaga. Tetapi bila enzim tu digunakan, bila enzim digunakan, kita kata tenaga pengaktifan tu boleh jadi rendah. So daripada sini berdasarkan graf yang saya tunjuk kat awak ni, apakah kesan enzim terhadap tindak balas? Enzim ni buat apa kepada tindak balas ni? Berdasarkan graf tu, kalaulah ikut kefahaman awak, jika enzim digunakan, apa jadi pada tenaga pengaktifan tu? Awak tengok graf ni je. You guys rasa apa? Rendah. Tenaga pengaktifan tu dah makin tinggi atau direndahkan? Rendah. Yes, very good. So dekat sini adalah kepentingan enzim. So kepentingan enzim ni sebenarnya kita kata tenaga pengaktifan boleh direndahkan. So senang kata kita nak bagi trigger, kita nak trigger substrate tu dipecahkan, lebih senang sebab dia merendahkan tenaga pengaktifan. So senang kata kesimpulannya daripada graf ni kita nak cakap apabila enzim digunakan dalam tindak balas, enzim ni dapat merendahkan tenaga pengaktifan. Tu je. Okay, so senang kata kita kata apa jadi kalau tak ada tenaga pengaktifan, tenaga tu lebih banyak digunakan. So kesimpulannya berdasarkan graf di atas, enzim berfungsi. Okay, enzim ni berfungsi dapat mengurangkan tenaga pengaktifan. So apa kebaikan tenaga pengaktifan tu dapat dikurangkan? Kadar tindak balas cepat. So kalau orang tanya kenapa kadar tindak balas adalah cepat apabila kita menggunakan enzim? Sebab tenaga pengaktifan tu boleh direndahkan. Tu je nak cerita. Tapi tajuk ni penting. Sebab dia ada dalam DSKP. So korang pegang yang ini tau. Okay. Now suhu ni tak ada masalah. Saya rasa suhu ni korang tahu. Yang ini kita panggil suhu adalah optimum. Tindak balas adalah maksimum. Ingat tak? Saya pernah ajar kot ni. Awak tak boleh terbalik tau yang ni. Awak tak boleh kata tindak balas adalah optimum. Suhu adalah maksimum. Optimum hanya kepada faktor itu. So kita kata kat sini macam ni. Kenapakah 37 darjah Celsius ini adalah suhu yang baik untuk enzim? Sebab 37 darjah Celsius ini adalah suhu optimum. Apakah kepentingan suhu optimum? Kepentingan suhu optimum tindak balas akan maksimum. Nampak tak? Dia mem tapi beza. Kalau kita kata tindak balas adalah maksimum. Tapi kalau suhu kita panggil adalah sebagai optimum. So apa jadi kalau suhu tu terlampau tinggi? So tengok sekarang. Suhu tu terlampau tinggi, awak nampak daripada sini, daripada graf, berdasarkan graf. Kalau awak tengok daripada sini, apa jadi jika suhu tu terlampau tinggi? Apa jadi pada kadar tindak balas? Menurun.
menurun. Dan akhir sekali, kalau dia Ternyah sampai kat asli. sini, yes, very good. Ternyah asli. So, keyword dia dekat sini, ini awak dah tahu tau. Kalau awak nampak daripada graf, kita kata dia adalah ternyah asli. Kenapa dia boleh jadi ternyah asli? Saya tambah dia punya sebab. So, senang kata saya suka yang Farah punya sebab itu adalah yang tersurat. Kalau dia kata berdasarkan pemerhatian, macam Farah cakap, tindak balas tu akan menurun dan akhirnya terhenti. Kalau awak nampak dekat sini, terhenti. Kenapa? Enzim tu dah ternyah asli. Kenapa enzim tu boleh ternyah asli? Sebab apabila suhu tu tinggi, dia boleh merosakkan bentuk 3 dimensi dan tapak aktif untuk substrate itu berubah. So senang kata ternyah dia asli adalah disebabkan enzim tu bentuk dia berubah. Apa yang berubah? Tapak aktif dia berubah. So far sampai sini okey tak? Sampai sini okey tak? Okey? Right. So ini ada masalah, kita dah cerita pasal suhu. Emil dah jadi askar, dia melangkah kat bawah. Okay now, so katakanlah untuk pH pula, so kebanyakan pH ni, case dia punya suhu adalah antara 6 hingga 7. Okay, 6 hingga 8. Okay, tapi katakanlah ada enzim ni dia macam special sikit. Contohnya pepsin. Selain pepsin, apa enzim yang ada sepupu pada enzim apa? Apa dia yang boleh bertindak balas pada pH yang berasid? Perut, pepsin, Renin. apa? Apa Fatia? Renin. Renin, kenapa suara awak hari ni lemah lembut pula tak dengar Renin? Aku minta Boleh ha. Renin. Okay, saja. Okay, so basically kalau pH yang untuk berasid kan, pH yang berasid awak ingat perut tau. Perut. Lepas tu awak ingat perut tu berasid, awak ingat Allahu Akbar. Awak ingat huruf P dengan huruf R. Pepsin and renin. Lama terpakai color macam tu pula. Okay, so kita kata suhu optimal. Okay, apa saya kata macam ni. Katakanlah untuk pepsin, suhu optimum dia, pH optimum dia adalah 2. Apabila pH tu optimum, kadar tindak balas adalah Maksimum. ya, very good. Maksimum. Dah hebat dah korang. So senang kata sekarang kita tengok. Apa jadi kalau pH tu berubah? So bila pH tu berubah, sebenarnya dia mengganggu apa? Bila pH tu berubah, dia akan mengganggu cas tapak aktif. So senang kata, cas tapak aktif bergantung kepada pH. Bentuk tapak aktif bergantung kepada suhu. So senang kata, bila suhu tu bukan suhu optimum, dia akan merubah apa? Dia merubah cas. Tapi kalau suhu tu terlampau tinggi, dia merubah apa? Dia merubah bentuk. So far sampai sini okey tak? Sebab ini saya ingat ini adalah zaman yang kita belajar online baru start mula-mula tu. So saya rasa saya faham awak punya struggle. So dekat sini pula, bila katakanlah kepekatan substrate. Apabila kepekatan substrate ni bertambah, okay, kadar tindak balas bertambah. Tapi kalau awak nampak yang mala begini, ini, dia ada faktor penghad. So dalam kes ni, apakah faktor penghad dia? Kalau kepekatan substrate, apakah faktor penghad dia? Kepekatan enzim. Apakah faktor penghad dia? Kepekatan enzim. Adalah very good, kepekatan enzim. So kita nak cerita pasal kepekatan enzim ikut yang ini tau. Logiknya macam ni. Kepekatan substrate. Awak nak bayangkan enzim tu tetap 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, apabila kepekatan substrate dia tambah, mula-mula dia tak ada hal tau. Enzim ni relax je, dia boleh buat tindak balas. Lepas tu bila kita tambah lagi, okay, enzim tu boleh buat tindak balas. Tapi bila dia terlampau banyak, dia tak boleh. Senang kata awak nak bayangkan Fatia adalah enzim. Fatia dia boleh pecahkan substrate dalam 1 minit, 5 substrate je. Maksudnya satu enzim boleh pecahkan substrate ni dalam masa 1 minit 5 saja. So bila datang 10, okay, enzim tu tetap boleh bertindak balas 5 saja sebab tu dia malah. So senang kata macam mana kita nak tingkatkan tindak balas, dekat sini enzim tu
bilangan enzim tu boleh bertambah. So you guys boleh faham tak kenapa? Saya rasa gambar ni sangat menarik lah. Sebab enzim tu tetap sama, 3. Substrate makin banyak. Sedangkan enzim dia ada penghad dia. Maksudnya enzim hanya boleh memecahkan substrate tu dalam 1 minit, katakanlah dia. Tapi kalau substrate tu makin lama makin banyak, dia tetap hanya boleh buat 5 saja, dia boleh pecahkan 5 substrate dalam satu masa sahaja. So can you understand about that one? Boleh faham tak? Boleh tak? Boleh. Boleh Boleh, right. So kalau katakanlah untuk kepekatan enzim pun sama, tak ada masalah begitu. Okay, now ada satu lagi tadi saya baca. Kepekatan enzim, ni tak ya. Okay, now enzim. Ada satu perkataan enzim. Enzim ni adalah enzim yang baru. Nama enzim ni adalah enzim tersekat gerak. In English, actually we call as immobilization. Immobilization atau immobilization. Maksudnya dia tidak bergerak. So, enzim ni special ni macam mana? Enzim ni kita nak cakap enzim ni adalah, ia adalah enzim yang bergabung dengan bahan lengai dan tidak larut. Dia meningkatkan rintangan enzim terhadap perubahan faktor pH dan suhu. Senang kata, enzim tu bayangkan saya enzim. Saya kekal kat sini. Dan enzim ni, enzim yang tersekat gerak ni adalah enzim yang special. Jika berlakunya perubahan pH atau perubahan suhu, dia tetap boleh menghasilkan tindak balas. So satu, specialnya enzim tersekat gerak, dia orang kata dia boleh adapt dengan perubahan faktor seperti pH dan juga suhu. Dia boleh meningkatkan rintangan. Maksudnya jika berlakunya perubahan suhu tu meningkat, dia tetap boleh bertindak balas dengan maksimum. Okay, now, so 2 ciri tau. Enzim tersekat gerak. Satu, dia mempertingkatkan rintangan. Maksudnya jika suhu berubah, pH berubah, dia tetap boleh melakukan tindak balasnya maksimum. Dan satu lagi, ciri enzim tersekat gerak ataupun nama teknologi ni adalah imobilasi enzim. Enzim tu dia stay kat sini. Maksudnya kalau katalah ada bahan, katakanlah ini substrate, saya dekat sini, dia pecahkan, sebelah sini jadi bahan. So senang kata bila kita pakai teknologi tersekat gerak, kita boleh mudah pecahkan substrate dengan bahan. So senang kata kita ambil bahan je. Tapi enzim tu stay dekat situ, dia tidak bergerak. So dia ambil substrate, dia pecahkan, dia jadi hasil. Dia ambil substrate, dia pecahkan, dia jadi hasil. Tapi enzim tu tetap kat situ. So enzim ni banyak digunakan dalam apa? Dia boleh digunakan dalam aplikasi makanan. Saya jangan tanya lebih, saya rasa ini dah masuk biotech, biological medicine, and then energy issues, and saya rasa banyaklah kat sini. So itu kita panggil dia sebagai satu teknologi baru yang kita panggil sebagai teknologi imobilasi enzim. So soalan saya tadi, apakah 2 ciri penting dalam teknologi imobilasi enzim? Apakah 2 ciri penting? Apakah 2 ciri penting untuk enzim tersekat gerak? Satu, dia tahan terhadap Perubahan yang ikut kefahaman awak. pH Apa dan yang awak suhu. faham? Dia Yes, maksudnya dia boleh meningkatkan rintangan. Maksudnya dia tahan kepada perubahan suhu. Maksudnya jika berlaku perubahan suhu, dia masih boleh melakukan tindak balas yang maksimum. Sebenarnya kita kata ini untuk meningkatkan rintangan enzim. Maksudnya dia boleh tahan terhadap perubahan. Kedua, dia tidak bergerak. Dan senang kata nampak tak ada satu statement. Dia kata kat sini dia mudah, kedudukannya tetap sama. Okay, so dia boleh senang nak asingkan substrate dan juga hasil. Okay, so ini adalah kegunaan enzim. Kegunaan enzim ni awak boleh tengok dalam nota. Tak ada masalah, saya nak ambil satu yang paling penting dekat sini je. Lepas ni, this one. Okay, ini adalah contoh-contoh penggunaan enzim. So contoh penggunaan enzim biasanya adalah dekat dalam macam dynamo, sabun basuh baju. So dalam sabun basuh baju biasanya kita ada 3 jenis enzim, which is amylase, lipase, protease. Katakanlah kalau stain tu daripada protease dan protein, enzim protease yang akan bertindak balas untuk menghilangkan kekotoran. Kalau kekotoran tu daripada lipase, so enzim lipase yang akan bertindak balas. So far dekat sini korang okey tak? Okay. Soalan saya pakai Q&A. Saya tak pernah pakai Q&A dekat sini. Korang pandai
pakai Q&A tak? So turn on Q&A. Saya tak tahu korang boleh jawab ke tidak Sekejap Allow questions. All question, no question, ask question. Apakah ciri utama enzim? Post. Cuba jawab Boleh jawab tak? Pertama, apakah ciri utama enzim? Korang boleh jawab tak? Korang boleh tak tengok yang kat tepi tu? Yang ada 3 segi, 4 segi kosong. Yang macam Squid Games tu. Saya baru tengok. Tapi saya tengok pun cerita tu saya laju-lajukan lah. Tak boleh lah saya. Korang boleh jawab tak? Ada tak kat tepi tu? Apakah ciri utama enzim? Korang ada nampak tak soalan? Saya baru try ni. Nampak. Mana nak jawab? Macam mana nak jawab? Oh, tu Dia lah. ada vote je. Itulah saya pun tak tahu. Saya tahu vote pun. Dekat tepi tu, aktiviti tu tak apalah. Okay, so semua orang ada kan? Okay, kalau semua orang ada, saya nak cuba Kahoot. Korang, lagi sekali Kahoot. Mana tadi? Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Okay, now. Sekejap Kahoot ni. Kahoot pernah main tak? Sebenarnya saya cuba je ni. Hari tu tengok cikgu praktikal main. Right. Sebab tengok cikgu praktikal main tu macam best. Lepas tu saya rasa dia tak guna banyak data. Betul ke? Kita pun tak pasti. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Peace. Okay, try. Dia ada dia punya, awak klik kat situ, lepas tu dia punya pin number dia adalah 3124860. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap saya off keluar dari sini. Stop the screen recording. Saya share screen. Saya share screen, share entire screen. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok pasal enzim je. Mana saya punya Kahoot tadi? Okay. Alright. Okay, kita ada Lin, kita ada Farah, kita ada Nis, kita ada Ovega, kita ada Kalai Rasi. KG ni siapa? Nama glamournya. Macam nama Japan. Saya. People. Itu apa? Anime ke? Okay. Right. Okay, lagi Miza. Okay. Lagi. Nak try ni baru pertama kali. Awak doakanlah saya sentiasa rajin kan. So sometimes kadang nak explore tapi nak rajin macam Cikgu Mai, nak explore satu tu saya belum tahap tu lagi lah. Manalah tahu tiba-tiba datang saya punya tu kan. So just cuba Dan for those yang join the class, thank you so much. Sebab again macam korang ni lah kekuatan cikgu kan. Saya tahu korang semua dah tengah down semua ni kan. So for those yang join the class ni sebenarnya korang lah kekuatan kita orang. Kalau nak ikutkan saya. Saya pun nak jadi macam korang. Suka hati lah. Tapi masalahnya saya cikgu. Tiap-tiap bulan saya ambil gaji kan. So tak boleh lah. Okay. Tu siapa? So, kita ada berapa orang Jarang orang Melayu nama tu. Dan apa ni? Okay. Dah boleh mula ke? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita tengok ada berapa orang kita? Satu. Syamil dah masuk belum? Belas, 14, 15, 16. Okay. Kita ada lebih kurang 16H. Ui, nama. Okay, ni boleh. Okay. So, saya mula dari sekarang. Okay ni, saya nervous ni. Enzim apa ni? 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia tak ada suara. Okay, berikut adalah ciri-ciri enzim kecuali answer. Okay, dah 2 orang jawab. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. So jawapan dia adalah yang mana satu kita berikut ada ciri-ciri enzim kecuali diperbuat daripada lemak. Tapi sebenarnya enzim ni diperbuat daripada apa? Enzim ni bahan mentah diperbuat daripada apa?
Protein. Okay, next. Okay, Alicia. Okay, so next. You is this. Antara berikut, yang manakah contoh enzim intrasel? So, kita ada lipase, kita ada DNA polymerase, kita ada intrasel tau. Amylase, kita ada trypsin. So, kita ada 8 orang dah jawab. Dia bagusnya satu kita buat beramai-ramai. Lambat sikit tapi kita buat beramai-ramai. Nak cari mood kan? Okey, 12 orang. So, jawapan yang betul adalah DNA polymerase. Tadi kan, yang ini kan, LAT. Awak ingat tau? Ini kan macam kembar tau. Lipase, amylase, trypsin, LAT. Ini adalah enzim ni dihasilkan oleh pankreas. Kalau enzim tu dihasilkan oleh pankreas, dia adalah enzim ekstrasel. Enzim ekstrasel adalah enzim tu dibuat di pankreas, dihasilkan di pankreas tapi digunakan kat tempat lain. Tapi again saya kata peksin dengan renin kita tak cakap dia sebagai enzim intrasel. Malah nak cerita yang tu panjang, complicated. Okay, next. Okay, next saya tekan Oh, okay. True or false? Jika substrate yang digunakan adalah kanji, enzim yang digunakan trypsin, betul atau salah? Nama trypsin, bahan tu apa? Betul ke salah? 12 orang je main ni. Yang lain kalau tak dapat korang jadi penonton tau. Kita ada 12 orang ke? Jawapannya adalah salah. Kalaulah substrate tu kanji, enzim dia namanya amylase. Trypsin ni bahannya adalah protein. Trypsin ni nama lain dia adalah protease. Tapi kenapa kita kenali dia sebagai trypsin? Sebelum penamaan enzim, kita pakai penamaan enzim ASE. Contohnya kalau maltosa, maltase, kalau sukrosa, sucrase. Tapi kalau trypsin ni, dia punya nama dah memang glamour dengan trypsin. Kita tak pakai dia sebagai protease. Okay? Now, so seterusnya, next. Kalau rasi. Okay, true or false? Tenaga pengaktifan, tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan dalam molekul substrate selepas tindak balas. Selepas ke sebelum? Ingat saya punya cakap, selepas ke sebelum tindak balas? Betul ke salah? Salah. Dia punya satu statement tu dekat situ je. Enzim tu, tenaga pengaktifan sebenarnya adalah tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan molekul sebelum tindak balas. So jawapannya adalah salah. Next. Okay, tekan. Okay. Apabila suhu meningkat, apabila suhu meningkat, tenaga, apa dia kata ni? Okay. Apabila suhu meningkat, tenaga kinetik molekul substrate meningkat kerana kenapa apa? Frekuensi apa? Dia frekuensi apa? Frekuensi pelanggaran antara substrate ke? Sebenarnya frekuensi pelanggaran, saya tekan N ke? N tekan. So jawapannya adalah ni. Saya tertekan Okay. So score. Sorry. Okay. Saya tertekan, sorry. Okay. Seterusnya. Enzim peptinase dan enzim selulase digunakan dalam menghasilkan jus. Betul ke salah? Saya tertekan tadi. Oh, ni ramai pula. Jawapannya adalah betul. Next. Adlin, Farah. Okay. Seterusnya. Next. True or false? Jika suhu terlampau tinggi, enzim tidak dapat mengekang bentuk 3 dimensinya. Betul atau salah? Betul ke salah? Hari nak cerita pasal enzim je.
Oh, dia tengok sebab saya bagi 20 saat. Siapa jawab antara 20 saat tu? Faham? Jawapannya adalah betul. Next one. Oh, yo. Good. Apakah fungsi ribosom? Oh, saya bagi masa 20 saat, saya rushing sangat So next time saya pergi tukar jadi 30 lah. Dalam masa 20 saat je. Okay. Laju sangat kot 20 saat ni. Okey lah je. Okay kan? Terima kasih. Ya, jawapannya adalah tapak sintesis protein. Siapa yang jawab ni? Nombor 2. Tapak menjana tenaga tu, tapak menjana tenaga tu lain tu. Okay. Right. Next. This is. Berikut adalah faktor yang mengaruhi tindak balas enzim. Kecuali tau. Soalan dia cakap kecuali tau. Kepekatan substrate, kepekatan enzim, pH, kuantiti air. Ni kalau ada yang salah tak tahulah saya nak cakap apa. Mungkin kita salah tekan je. Jawapannya adalah kuantiti air. Okay, next. Alicia. Ada siapa yang boleh lawan? Last kali. Okay, yang ni. Okay, apakah pH optimum bagi kebanyakan enzim? Kebanyakan enzim. Mostly. Yang bukan special case. Bukan case macam trypsin. Bukan case macam pepsin and renin. Ini mostly kebanyakan enzim dia punya pH optimum dia berapa? Yay! Next. Podium. Farah nombor 3. Wah. Nombor 2 kg. Wah. Oh, si ada spotlight. Tahniah. Yay, Alhamdulillah. Saya baru try tadi ni buat pukul 6.30 tadi. Alhamdulillah. Okay. Now, okay. Leave. Okay. So kita tengok So kita dah habis cerita pasal enzim. So korang ada masalah tak untuk enzim? So boleh tak? Ada problem tak untuk enzim? Sebelum saya nak masuk Jamboard nak habiskan essay. Tak Tak ada. ada Tak ada. Diam tanda. Kan? Macam biasa Diam tanda setuju. Okay, so far banyak-banyak game. Korang suka game apa? Nanti saya buat dia punya ni. Korang suka yang mana yang paling berkesan? Sebenarnya saya tak tahu. Tapi awak janganlah minta expectation saya tinggi. Saya ni sebenarnya tak adalah hebat mana tau. Kalau awak nak suruh saya jadi cikgu mai yang korang buat tadi tu, saya tak pandai weh. Tak sempat lah saya nak study ni. Tapi tak tahulah kalau in the future kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap saya nak tunjuk Jamboard. Nak habiskan tajuk ni. Saya tak ada ni Sekejap. Mirza ada ke? Geng-geng Mirza. Mirza N. Korang nak saya bentang ke nak awak ke nak saya? Oh, saya nak tunjuk ada satu ni tau. Cash punya essay untuk tajuk ni. Ada satu cash, tadi saya baru tanda cash punya. Dia punya essay yang ini ni adalah sangat senang untuk saya tanda. So basically cash punya esok kot. Esok maybe saya share cash punya essay. Saya rasa essay dia ada mudah kot untuk saya faham. Okay. So yang ini korang tak ada masalah kan? Ni tak ada masalah. Ini tadi kita dah terang pasal pH. So saya nak cerita pasal yang ini. Sekejap. Yang ini siapa kumpulan? Sekejap. Putri lah. Putri ada tak? Putri cerita Putri. Sekali-sekala nak dengar suara awak seronok sikit. Okay tak? Kalau line tak cantik, tak apa Putri. Saya just saja je nak dengar suara awak. Cash dah hantar lagi latihan. Saya baru habis dia punya tanda. Bagus dia tu. Okay lagi. Ada. Okay. Alright. So kalau macam tu saya habiskan Saya habiskan untuk tajuk ni. Nak bagi kita move on. Alright. So okay. Now dalam tajuk mitosis ni. Saya rasa maybe awak ada rasa nervous kot. Bahagian ni. Sekejap. Siapa ni Farah? Wih, Farah terkeluar tadi. So dah bila awak ada nervous, saya rasa tak apalah.
Yang untuk esei yang ni saya lepaskan, saya bentang. Esei yang kali ni saya lepas bentang yang next time you guys bentang. Kenapa saya nak you guys bentang? Sebenarnya saya suka korang bentang sebab nak boost korang punya confidence. Tapi sebenarnya bila korang dah tulis macam ni pun dah okey dah untuk saya. Okey. Yang ini bismillahirrahmanirrahim. Sorry, saya rasa korang ada yang suka pakai Canva sebab hari tu saya tengok siapa, Bella suka Canva. Dah cantik dah korang punya Canva dah. Okey nah. So soalan ni sebenarnya, soalan ni kalau dalam buku teks awak, dalam DSKP, benda ni penting tau. Dalam buku teks, tajuk dia adalah sangat sikit je tau. Tapi kalau awak perasan dalam nota buku teks dia panjang. So basically sebenarnya dalam tajuk ni korang kena buat research sendiri. In your textbook, sekejap bismillahirrahmanirrahim. Dalam textbook awak pada muka surat 105, dia cerita gambar sikit je tau. Macam ni je muka surat dia. Tapi dia ada dalam awak punya DSKP kita kata cikgu punya tu, sebenarnya korang kena tahu dia punya konsep. So basically sebenarnya korang kena buat research. Sebab tu itu adalah soalan kebat. So soalan kebat ni saya nak cakap, sometimes dia keluar dalam buku teks, dia ada sikit je. Okay, and then dalam saya punya DSKP tu, saya punya syllabus, dia ada benda tu. So itu yang kita kata dia sebagai kebat. Kebat tu kenapa? Sebab mostly korang kena buat research tu sendiri. Tapi sebenarnya korang tak susah. Kalau lah yang saya perasan, saya rasa korang lagi hebat daripada saya. Korang ada banyak nota-nota yang kawan awak share. Saya rasa Telegram dia ada banyak study group. So maksudnya nak tak nak. Ingat tak Aiman ada cakap hari tu, handphone tu dia boleh jadi musuh dan juga dia boleh jadi kawan. Kalau awak guna cara yang betul, dia boleh jadi kawan. Tapi awak guna cara yang salah, dia akan jadi lawan. So everything dekat hujung jari awak. Okay, so kat sini treat handphone tu macam mana? Handphone tu dia akan jadi lawan atau kawan, dia berdasarkan macam mana awak layan handphone tu. So kalau boleh awak guna handphone tu secara baik. Okay, so kita laju Now, konsep mitosis banyak digunakan dalam penyelidikan kualiti dan kuantiti yang banyak. Sekumpulan penyelidik berminat menghasilkan spesies orkid liar yang jarang dijumpai dalam industri kosmetik. Berdasarkan maklumat di atas, namakan teknik yang boleh digunakan. So teknik yang digunakan ni kita panggil dia adalah pengkulturan tisu. Okay, kultur tisu. Itu je satu markah kan? Dua. Oh, okay, kenapa teknik ini adalah proses menyimpan tisu hidup dan membiarkannya hidup dalam kultur tisu ataupun ia melibatkan proses mitosis. So ni dua markah, very good. Now, kelebihan aplikasi ini, saya kecilkan Now, kelebihan aplikasi teknik ini dalam sektor pertanian ialah dapat menghasilkan beribu-ribu anak yang mempunyai ciri yang baik. Saya besarkan. Menghasilkan anak dalam ciri yang baik. Sekejap. Satu markah. Dan berkualiti. Satu markah. Okay, seperti induk yang dapat menghasilkan dalam masa yang singkat. Ini another point. Sekejap je dah boleh hasilkan. So satu markah. Selain daripada itu, ia dapat menghapuskan virus-virus dan penyakit-penyakit yang dijangkiti oleh induknya. Di samping itu, tumbuhan yang susah membiak dengan biji benih boleh dibiakkan melalui teknik ini. This one is good. Kita boleh menghasilkan klon yang baka baik daripada tumbuhan. Okay, klon yang berbaka baik. Selain itu, teknik ini dapat menghapuskan virus. Oh, saya rasa teknik ni dapat menghapuskan virus ni sebab awak ambil ciri-ciri baik sahaja. Okay, right, okay, cukup. Kemudian apakah kelemahan teknik ini? Teknik ini adalah tiada variasi, very good. Menjadikan sesuatu organisma ini lebih tahan lama hidup dengan persekitaran lebih baik, malah koloni lebih mudah dipengaruhi oleh perubahan sekitaran, penyakit baru dan populasinya mungkin terhapus. Populasinya mungkin terhapus, Okay, pengkeluaran ni saya terima. Lama-lama keadaan ini boleh membawa pengurangan biodiversity. Berapa markah sini? 8 je Saya nak baca statement ni. Kelemahan aplikasi ini ialah tiada variasi betul yang menjadikan suatu organisma ni lebih tahan hidup lebih baik dengan persekitarannya. Itu bukan buruk. Malah klon-klon ini lebih mudah dipengaruhi oleh perubahan persekitarannya dan penyakit baru dan populasi mungkin terhapus. Itu tak ada. Pengeluaran klon yang besar mungkin menyebabkan tumbuhan lain terpinggir, saya setuju. Okey, lama-lama dia boleh bawa pengurangan biodiversity. So berapa markah? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So very good, 88.
Okay, next. Okay, ini adalah Mirza B. Mirza pakai apa ni? Cantik dia punya ni. Apps ni. Korang lagi hebat daripada saya lah. Saya rasa korang kalau saya buat pertandingan nota, saya rasa nota korang dah nota yang cantik-cantik lah. Okay. Now, setiap peralatan bahan digunakan, okay, ini adalah kultur tisu. So, kita tisu ni, awak ambil mana-mana bahagian daripada tumbuhan, kita panggil dia sebagai explant. Okay. So, explant tu kita steril. Mula-mula steril. Ni yang dia cakap disterilkan dahulu. Kemudian bila dah disterilkan, explant tu kita akan masukkan dia dalam medium kultur yang mengandungi nutrien dan juga hormon pertumbuhan. Okay, ini ayat dia. Alright, lepas tu explant tu, okay, explant tu ni dah sampai sini. Explant tu dia akan membentuk callus. Okay, now ini kan sebab saya ingat saya tanda SPM bahagian ni tau. Ingat tak? Oh awak tak dengar. Hari tu saya dengar daripada teknik menjawab budak SBP, saya tengok recording. Dia kata sekarang, dia kata 3 years back, sekarang bio ni dia sangat strict tau. Kalau awak term tu tak betul, awak boleh hilang markah. Contoh macam ni kan, ni kultur, okay, explant dimasukkan dalam medium kultur steril yang mengandungi nutrien, ni tak ada masalah, saya terima, ni tak ada masalah, saya terima. Yang ni kan, tisu kultur dalam medium steril mengandungi akan ini kan, membentuk ni kalau boleh, dia akan menjalani mitosis, membentuk callus. So maksudnya dari explant, ayat dia sebenarnya nak cakap dari explant membentuk ni, kalau keyword dia paling cantik, awak nak kata sini membentuk atau mitosis. Tapi dia kata membentuk dulu So saya terimalah membentuk, ini sebab nota saya ni, membentuk atau menjalani mitosis. Okey, kalaulah awak tak sure, awak just letak situ mitosis. Akan mitosis membentuk callus sekumpulan sebelum membeza. Hormon pertumbuhan mengelakkan pertumbuhan akar callus dipindahkan. Okey. Kalau dekat sini kan, awak akan hilang markah semata macam ni tau. Awak hilang markah adalah disebabkan ada term-term keyword penting. So, kesimpulannya, sebab tu saya tunjuk gambar yang ni. Kesimpulannya, kita nak cakap dalam kultur tisu, satu proses yang paling penting adalah mitosis. So, explant tu dimasukkan dalam kultur tisu. Awak bayangkan tapak tangan saya ni kan. Ini explant. Kita masukkan dalam medium yang dah steril, yang ada kultur, yang ada hormon pertumbuhan, explant. So, explant ni mula kecil. Nampak ke ni? Kecil. Last-last akan besar. So, proses daripada kecil nak jadi besar, dia melibatkan proses apa tu? Kalau ikut logik awak. Sesuai tak kalau kita kata daripada, dia betul tau tapi kurang tepat. Boleh callus, nak bagi ayat tu cantik, daripada callus daripada explant membentuk callus, apakah proses yang terlibat? Apakah proses yang terlibat? Namanya adalah mitosis. So senang kata, dari explant menjadi callus, ia melibatkan mitosis sebab dia melibatkan bilangan sel tu bertambah. Kemudian daripada callus dia akan jadi apa pula? Betul. Daripada callus dia akan jadi embryo. So bayangkan daripada kecil jadi besar, makin besar, dia melibatkan proses apa? Melibatkan proses mitosis. So keyword dia, kalaulah awak buat essay yang ni, kalau boleh awak jangan terus buat ayat macam ni tau. Dia terus awak kata daripada explant membentuk callus. Daripada callus membentuk embryo. Kalau boleh awak kata callus ini akan menjalani mitosis membentuk embryo. Sebab dia kalau awak ikut logik dia, dia melibatkan perubahan saiz. Bilangan saiz tu bertambah. Ini daripada explant. Lepas tu dia akan mengalami mitosis ni. Mitosis kat sini, ini adalah kalus. Bila dah jadi callus, lepas tu dia jadi embryo. Bila dah jadi embryo, dia akan besar, dia jadi anak pokok. Bila dah jadi anak pokok, dah ada akar, anak pokok, so kita pindahkan dia ke tanah. So, kalau awak nampak kat sini, dia melibatkan bilangan sel tu ada pertambahan bilangan sel. So, bila melibatkan pertambahan bilangan sel, proses yang terlibat kat sini sebenarnya adalah mitosis. Sini pun adalah mitosis. So sini pun adalah mitosis. So macam Mirza ni, sebab tu saya suka awak buat tau. Dan satu lagi,
Awak jangan risau buat salah. Salah ni pun is part of learning process tau. So jangan ada rasa takut nak buat salah. Sebenarnya bagi saya umur 17 tahun ni lah korang diberi peluang explore untuk buat salah. So kalau bukan 17 tahun, sedangkan umur saya 40 pun katakanlah dah tua pun banyak buat salah. So what do we expect daripada untuk umur, bagi saya, what do we expect daripada budak umur 17 tahun? Korang 17 tahun tak perlu jadi perfect. Inilah masa korang nak explore dan buat salah. So bagi saya, kalau macam ni tak apa buat salah sekarang. So daripada salah tu kita belajar. So for me, korang tak perlu jadi perfect. So basically macam ni kan. Ini ni, keyword dia yang salah dia, bukan salah tau, kurang tepat adalah mitosis. Sebab saya ingat Cikgu Menanda dia kata, kan saya hari tu kata, kalau dulu saya ajar, mitokondria adalah boleh menghasilkan tenaga. Tapi perkataan menghasilkan tu tak terima. So sekarang dia nak lebih spesifik, dia guna perkataan menjana. So dalam kes ni pun sama. Sebab kita nampak daripada careless tu asalnya satu dia berubah menjadi, daripada explant tu dia akan berubah menjadi careless. So dia melibatkan proses mitosis. Okay. So dekat sini jom kita tengok boleh dapat berapa. Tadi habis ni. Saya tak pandai sangat pakai Jamboard ni. Tapi Jamboard ni saya suka satu sebab saya boleh pakai pen. Okay. So kita tengok lagi sekali cara nak dapat markah. Okay, peralatan perlu steril. Saya bagi markah satu, direndam dalam air hipoklorit untuk sebarang makrolit. Semua ni betul untuk steril. Cebisan kecil ni kita panggil dia sebagai embryo, betul. Explant boleh diambil daripada ni. Ini adalah satu statement, boleh. Explant dimasukkan dalam media kultur yang ada nutrien, betul. Tisu kultur, medium steril mengandungi nutrien membentuk callus, betul. Saya rasa bolehlah ni membentuk. Okay, membentuk ataupun mitosis. Saya bagi membentuk. Sebab saya rasa dia tak melibatkan perubahan saiz kot. Lepas tu hormon pertumbuhan mengelakkan pertumbuhan akar dan callus. Callus dipindahkan ke dalam baru dalam media untuk memastikan bekalan nutrien hormon mencukupi perkembangan. Sel yang ini. Yang ni tak boleh tahu. Sel callus ni, yang ni akan hilang markah. Akan menjalani mitosis. Mitosis sebab awak nampak daripada kecil dia jadi besar menjadi embryo. Daripada embryo nak tambah dapat markah menjalani mitosis menjadi anak pokok. So bila jadi anak pokok dia akan dipindahkan di tapak semayan. Kemudian beribu-ribu anak pokok punya ciri yang baik berkualiti tinggi dihasilkan pada masa yang singkat. So dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 per 10. So good job. So itu sahaja. Do you have any questions? Sebab ada some of you yang ada kimia. Okay, ada masalah? Okay tak? Ada. Okay. Right, Cikgu. so saya nak buat pulse last kali. Bismillahirrahmanirrahim. Pulse akhir. Okay. Right, so PDPR hari ni, so awak habis settle, awak boleh keluar. Saya nak cepat PDPR hari ini. Ini. Jangan nervous. Okay, sekejap saya kalau nervous saya salah. Banyak salah. Let's see. PDPR hari ini. Okay. Adakah anda faham? Saya tulis ni yes. No. Tulis marah Cikgu BM sekejap Melayu, sekejap bahasa Inggeris. So launch. Saya malas nak tulis peratus. So kefahaman yang kita belajar hari ni walaupun sekejap, tak sampai 1 jam. Saya nak tengok hari ni kita belajar pasal enzim, hari ni kita belajar pasal tisu kultur tisu. So antara yang kita belajar 2 topik kecil ni je, berapakah kefahaman awak? So yang yes kata dekat sini ada, kita vote sekarang. Sekejap Saya keluar daripada sini. Stop sharing. Stop sharing. Okay, ya. Okay, kita tengok kat sini your entire screen. Okay, so kat sini Alhamdulillah, so ada 12 orang yang vote. Okay, ada 12 orang yang vote. So yang faham dekat sini, korang ada ada 12 orang yang faham, yang maybe ni saya rasa boleh ke saya kata maybe ni korang 50-50. Yang maybe ni ada seorang, so kita ada 13 orang daripada 21. 19, so cuba korang vote.
Lain 14 orang. Tak. Sebenarnya saya fikir korang bila kelas macam ni, korang kena buat refleksi sendiri. So hari ni nak belajar berapa? Okay, 15. Okay, so itu sahaja saya nak lepaskan awal-awal sebab awak ada kimia. Kita jumpa esok kelas. Esok saya nak bagi tahu kelas minggu depan saya nak buat apa. Saya nak buat ujian minggu depan. Okay, so itu sahaja guys. Okay. Cikgu, Ya, yes. Apa dia Farah? Ya. Esok ada Yeah. ABI punya teknik menjawab. Tak apalah. Nak apa. Okay, now esok ada teknik menjawab. So kalau macam tu minggu depan, okay saya buat macam ni tau. Sorry tau dengan Cikgu Rizana. Siapa yang ada kerang dengan Cikgu Rizana boleh keluar dulu. Okay, nasib baik awak bagi tahu saya, dah semangat dah saya. Saya nak buat setiap minggu, saya kata kita habiskan kertas 3 kan. Kita habiskan kertas 3. Set objektif kertas 1 tu ada 3 set. Minggu depan, hari Khamis, waktu bio, saya nak buat ujian untuk tingkatan 4 je. Objektif. Maksudnya yang 3 set tu korang boleh tengok buku. Tapi yang hari Khamis minggu depan tu kita buat macam periksa Ogos hari tu, PBD Ogos tu, jangan tengok buku. Kita punya soalan tingkatan 4 je. Kita bagi masa, awak set masa. Yang ni penting tau. Saya ni banyak berguru dengan cikgu lain. Dia kata suruh ajar budak mesti 1 jam, jangan lebih. So kita cuba dalam masa 40 soalan, jawab dalam masa 1 jam tu. So kita nak tengok lah yang kita buat ulang kaji 3 set tu berjaya ke tak. Awak setuju tak dengan saya untuk buat ujian minggu depan? Setuju. 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 Setuju ke tak setuju? Setuju. Setuju. Tak setuju? Okay, tak setuju pun kira setuju lah ya. Saya tak setuju tu. Tak, sebabnya tak, saya rasa kita terpaksa dirilah. Kalau ikut saya kita punya M besar tu kan. Faham tak M besar tu? Kalau kita ikut M besar kita dan ikut perasaan M kita tu, satu benda tak jalan. So sometimes stress tu kita dah stress, dah alang-alang kita stress. Cubalah kita buat stress satu benda yang baik. So satu benda yang baik periksa. Kenapa periksa? Kita nak tahu kita punya performance kita untuk tingkatan 4 tu dah sampai mana. So weekend ni korang study, buat semua 3 set tu betul-betul. So minggu depan kita buat ujian tu, kita tengok dia berkesan atau tak. Okay? Boleh Okay. Alright, so itu saja. Kesiannya weh. Siapa yang tak faham PDPR hari ni? Ni ada seorang tulis no ni, sedihnya. Ni yang seorang ni yang tak faham ni kan, korang PM lah saya. Kalau tak PM saya, cuba PM kawan-kawan, okay? So yang seorang ni, korang dah tahu. Satu lagi fikir kalau korang lemah, korang kena cari jalan tau. So saya okay je siapa yang say no ni, tapi kena ada usaha, okay? So itu sahaja. So have fun bengkel menjawab BI besok. Bye. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Selamat buat ujian tadi. Okay, bertahan semua, bertahan. Thank you Farisha, thank you semua. Bye everybody. Bye. Sama. Okay, bye. So saya off